yang telah dilantik berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia kami berhimpun bersama di Majlis Amanat Tahun Baru 2023 oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada dua pengacara kita. Yang berhormat Tuan Dr. Isma bin Awang Salmi, Timbalan Menteri Kesihatan. Yang berbahagia Datuk Harjit Singh, Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Hisham bin Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan. Timbalan-timbalan Ketua Setiausaha, timbalan-timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Pegawai Kanan Kesihatan, juga yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih dan kerana kehadiran hari ini juga alhamdulillah nampak sangat menggalakkan dan penuh Dewan ini. Saya dengan ini mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam orang kata diam tak diam kita dah, saya sendiri dah sebulan di Kementerian Kesihatan ini, alhamdulillah. Sebulan lebih. Jadi pada hari ini kita dalam berhimpun untuk satu majlis yang kita namakan sebagai Majlis Amanat Tahun Baru 2023 Kementerian Kesihatan Malaysia. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat Tahun Baru 2023 kepada seluruh warga KKM yang saya kasihi. Semoga kita dapat memulakan pada tahun ini, iaitu tahun 2023, dengan niat, azam dan iltizam yang baru bagi menambah baik insya-Allah pencapaian diri kita dan keluarga kita juga dalam kerjaya kita. Selain dari itu, saya juga mengharapkan kita mengambil iktibar daripada pengalaman dan cabaran yang telah kita lalui di sepanjang tahun 2022. Kita dah tengok juga tadi dalam video tersebut, supaya kita lebih bersemangat, lebih kuat, lebih matang, serta sentiasa bersedia dalam mengharungi tahun baru ini. Baik, saat kita melangkah ke tahun baru ini, kita berdepan dengan pelbagai cabaran dan juga ujian. Di saat negara kita berada dalam keadaan transisi dari era pandemik COVID-19, kita dilaporkan dengan kenaikan kes COVID-19 di beberapa negara luar. Kerajaan memandang serius terhadap perkembangan terkini mengenai situasi penularan COVID ini dari luar negara. Dalam berdepan dengan kemunculan subvarian yang baru, subvarian Omicron contohnya, KKM terus memperkukuhkan, kita terus memperkukuhkan kesiapsadaan. Kita mempunyai pengalaman yang sangat berharga ketika negara berdepan dengan gelombang yang lebih besar sebelum ini, seperti dari varian Delta contohnya. Di antara beberapa langkah yang kita ambil di saat ini, kita sebenarnya menilai secara dekat perkembangan mutakhir yang berlaku, serta kita bekerjasama rapat dengan negara-negara serantau, rakan-rakan kita termasuklah seperti di Thailand dan juga di Singapura, dan sudah tentunya dengan badan antarabangsa iaitu WHO dalam memperkukuhkan strategi kawalan dan mencegah penularan COVID ini berdasarkan fakta sains dan juga analisa data. Ini penting untuk kita membuat satu pendekatan atau polisi yang terbaik. Kita perlu memperkasakan tentang sains dan juga data ini.
Jadi kita juga mengukuhkan aktiviti surveillance COVID-19 dalam kalangan pengunjung atau pengembara yang datang di pintu-pintu masuk kita. Perdana Menteri juga telah berucap baru-baru ini selepas pertemuan kabinet tempoh hari bahawa kita memperkukuhkan usaha-usaha kita. Saringan ke atas pengunjung yang bergejala dan disyaki dijangkiti COVID-19 dilakukan dan kita mengambil tindakan segera. Dengan kalau mereka itu mempunyai gejala demam dan sebagainya, kita terus ambil ujian dan kita terus membuat isolasi dan rawatan yang sepatutnya. Kita juga meneruskan aktiviti surveillance yang lainnya, mengenal pasti varian dan subvarian baru jika ada dengan mengambil sampel rawat bahan daripada pesawat-pesawat daripada luar negara semua tanpa kita ada prejudice dan tanpa kita mengambil kata hanya setengah negara, tapi kita mengambil kesemuanya. Jadi ini adalah penting untuk kita melihat surveillance tentang mungkin varian-varian baru dan sebagainya. Matlamat pendekatan ini adalah untuk sebenarnya mengawal risiko jangkitan COVID-19 dan melindungi sistem kesihatan awam negara di samping mempercepatkan proses pemulihan kehidupan sosial dan juga ekonomi negara kita. Ini penting Kaedah pencegahan dengan memakai pelitup muka, saya tengok semua pakai. Semua pakai, ada yang tak pakai, kena pakai. Saya tak pakai sebab saya bercakap. Kaedah pencegahan dengan memakai pelitup muka apabila berada di tempat-tempat awam khususnya sangat digalakkan. Amalkan 3W, kita dah biasa dengar. Amalkan 3W, elakkan 3S adalah amalan yang perlu dipertingkatkan kembali agar kita terpelihara dan kesihatan terus berada di tahap yang optimum bagi setiap kita. Bagi mereka yang berisiko dan mempunyai penyakit-penyakit komorbid, kita sangat menggalakkan untuk mengambil suntikan COVID-19 tambahan, the booster, bagi menggalakkan tahap imuniti terhadap jangkitan. Dan sekarang juga kita telah memulakan usaha-usaha untuk menggalakkan rakyat kita mengambil booster. Sebab kita tahu dan telah dilaporkan juga bahawa rate ataupun kadar pengambilan booster agak rendah. Itu kurang daripada 50% bagi booster yang pertama dan hanya lebih kurang 20% bagi booster yang kedua. Jadi telah terbukti sebenarnya dengan mengambil booster ini kita lebih terlindung. Dan dia booster yang ada juga melindungi insya-Allah jangkitan-jangkitan yang ada sekitar kita pada hari ini. Sejajar dengan kepentingan sektor kesihatan kepada negara, KKM menjangka akan menerima peruntukan lebih tinggi pada tahun ini berbanding dengan tahun sebelumnya, iaitu tahun sebelum kita mendapat lebih kurang 32 bilion, tahun ini lebih sikit lagi. Sebagai permulaan, kerajaan pada 20 Disember 2022 telah meluluskan peruntukan sebanyak 19.32 bilion kepada KKM. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 17 bilion ataupun 17.05 bilion lebih tepatnya diperuntukkan bagi belanja mengurus OE, manakala sebanyak 2.27 bilion pula adalah peruntukan pembangunan atau TP. Bagi peruntukan tambahan, KKM dijangka akan diumumkan insya-Allah pada pembentangan bajet yang akan datang ini, iaitu pada 24 Februari 2023. Jadi kita doakan mudah kita mendapat bajet yang mencukupi untuk kita terus melaksanakan usaha-usaha memperkukuhkan perkhidmatan kesihatan di negara kita. Dan insya-Allah baru-baru ini juga dalam kabinet Perdana Menteri telah memberi jaminan bahawa peruntukan untuk kesihatan insya-Allah akan sekurang-kurangnya dikekalkan walaupun kita mendoakan dah dapat lebih insya-Allah. Baik. KKM ingin menjadikan rakyat Malaysia sihat dan dari segi mental, fizikal dan juga spiritual. Justru pendekatan bersepadu akan digerakkan dengan melibatkan berbagai pihak. Ini adalah memastikan yang pertamanya rakyat di berbagai peringkat diberi pendedahan mengenai literasi keuangan dan kesihatan, kerana aspek penjagaan kesihatan ini sangat penting dan rakyat perlu sedar tentang hal ini. Yang keduanya, memastikan juga perkhidmatan kesihatan ini akan sentiasa menjadi cekap, berkesan dan selamat untuk semua.
Dan ketiganya, memastikan sistem penjagaan kesihatan mampu mengharungi cabaran getir. Contohnya seperti apa yang kita telah lakukan dalam berdepan dengan pandemik COVID-19 dan bersifat kali semasa hadapan. Antaranya inisiatif yang akan dilaksanakan pada tahun ini adalah mengukuhkan sumber kesihatan. Secara umumnya pelanggan ataupun pesakit KKM dapat menyelesaikan isu kesesakan dan tempoh penunggu yang lama untuk mendapatkan rawatan di hospital dan klinik KKM. Ini menjadi orang kata the crush of the people dekat luar sana. Perkara ini berlaku terutamanya di kawasan bandar berikutan jumlah populasi yang semakin meningkat serta kecenderungan pelanggan untuk mendapatkan perkhidmatan di hospital dan klinik KKM. Maksudnya mungkin rakyat lebih yakin dengan perkhidmatan awam. Tidak kita lupakan sebenarnya perkhidmatan swasta juga memberikan sumbangan yang lebih besar kepada perkhidmatan kesihatan. Tapi ada satu perkara yang kita lihat ni, walaupun ramai, ada juga penyakit-penyakit yang maksudnya mereka itu datang dengan penyakit yang dihadapi itu dikategorikan sebagai bukan kritikal. Laporan Ketua Audit Negara pada tahun 2019 menjelaskan kesesakan yang berlaku khususnya Jabatan Kecemasan kita, ED. Tempoh menunggu juga didapati melebihi daripada 6 jam. Memang agak lama. Keadaan ini berlaku disebabkan, ini saya nak pertegaskan, disebabkan oleh 70% daripada kes-kes yang kita terima di ED atau di kecemasan itu adalah kes-kes zon hijau ataupun cold cases, ataupun kes yang bukan kritikal. Jadi ini sebenarnya berjauhan sedikitlah atau bertentangan sedikit dengan skop dan fungsi sebenar Jabatan Kecemasan. Jadi sepatutnya Jabatan Kecemasan, nama pun kecemasan, sepatutnya kita menerima kes-kes yang lebih kritikal. Jadi bila 70% adalah kes-kes yang bukan kritikal, itu sebenarnya menyumbang kepada kesesakan yang agak orang kata teruklah di Jabatan Kecemasan. Bagi mengatasi permasalahan ini, saya mencadangkan kalau ada memang ada sihat pengarah negeri yang dengar daripada seluruh negara ini, pengarah negeri kesihatan negeri meneliti semula keperluan klinik kesihatan yang berhampiran seperti KK yang di bawah seliaan masing-masing beroperasi secara extended hours. Ini telah juga dilakukan oleh beberapa hospital dan saya mengucapkan tahniah, tetapi kita kena fokus lagi dengan perkara ini. Langkah ini sebenarnya boleh mengalihkan pelanggan-pelanggan yang dikategorikan sebagai kes bukan kritikal untuk dirawat di klinik tersebut dan bukan lagi di Jabatan Kecemasan. Baru ini saya turun juga melihat contohnya di Hospital Kelang, saya turun juga dan mereka betul mempunyai beberapa klinik yang berfungsi extended hours hingga pukul 10 malam. Tetapi lepas 10 malam ada juga pasien-pasien yang pergi ke Jabatan Kecemasan, tapi saya yakin bahawa itu telah mengurangkan jumlah yang hadir itu. Jadi ini ada satu kata di antara langkah yang mungkin kita boleh ambil di peringkat negeri. Dan pengarah hospital juga saya minta untuk memastikan di satu kali ini, iaitu pembukaan perkhidmatan baru segera dilaksanakan apabila kita dah cukup sumber dari sudut kewangan dan sebagainya. Especially peruntukan kewangan, saya faham ini masalah yang agak orang kata kritikal juga peruntukan kewangan, sebab itu kita mohon supaya kita dapat peruntukan yang mencukupi. Langkah ini kita perlu atur dengan teliti, kita kena plan dengan baik supaya dia tidak sebenarnya akhirnya backlash juga pada kita. Jadi kita kena atur, plankan dengan strategi yang terbaik untuk melaksanakan. Bagi memastikan penyampaian perkhidmatan di hospital menjadi lebih efektif, pengarah juga mungkin boleh kita sarankan untuk membuat dipanggil penjajaran penjawatan atau sumber manusia dengan pusingan kerja. Contohnya dengan menempatkan pegawai daripada klinik kesihatan ke hospital contohnya. So, langkah ini juga boleh mengurangkan isu tempoh bekerja yang lama bagi pegawai-pegawai kita. Sebab kita dengar ramai di antara pegawai-pegawai kita, khususnya saya sendiri sebagai pengamal perubatan dan pernah bekerja di ED, kita boleh rasa bagaimana sebenarnya
jangka masa bekerja yang panjang itu sebenarnya boleh memberikan kesan yang kurang baik dari sudut mental kita burn out dan sebagainya. Dan insyaAllah kita kalau dapat diatur dengan baik, insyaAllah saya yakin orang kata kita dapat sama-sama orang kata bekerja dalam pasukan dan memastikan semua pegawai kita seterusnya dapat berkhidmat dengan baik sebab taken care of, ya, insyaAllah. Masalah pejawatan, ini adalah juga satu perkara yang sering disebut-sebutkan. Jadi pada tahun ini insyaAllah ya, dengan kerjasama usaha keraslah, khususnya yang dalam daripada sumber Datuk Zainal, KSU dan sebagainya, alhamdulillah ya, kita telah dapat menambahkan insyaAllah jumlah penempatan semua suka kalau penempatan penempatan sebanyak insyaAllah hampir 5,000 pada tahun ini ya, alhamdulillah. Lebih kurang yang tepatlah 4,914 kekosongan pejawatan pada tahun ini saja, alhamdulillah. So kita akan kerja keras lagi untuk dapatkan lebih lagi. Itu saya bagi kerja khas kepada Datuk KSU dan juga Datuk Zainal ya, sering jumpa orang yang sepatutnya ya. Jadi daripada 4,914 orang ni, perjawatannya kebanyakan of course ni adalah jawatan bagi pegawai perubatan seramai 4,263 orang. Kemudian 335 bagi jawatan pegawai perhubungan dan dental, dan 316 pula bagi jawatan farmasi. Saya minum air sikit Berkenaan dengan ini, iklan akan dibuka. Kalau ada anak-anak, kawan-kawan kena bagi tahu. Iklan akan dibuka pada 6 hari bulan Januari 2023, dah buka lah sebenarnya 6 Januari 2023 hingga 21 hari bulan. Ada masa lagi 21 Januari 2023. So mengenai itu saya berharaplah ya, calon yang layak dengan dapat dengan segera mengisi permohonan dan membukakan kepada maklumat yang lengkap dan betul kepada kita ya. Yang keduanya, kita memantau projek pembangunan fasiliti kesihatan. Pada tahun ini 2023, KKM menjangkakan lebih 30 projek pembangunan fasiliti kesihatan dapat diserah dan dijangka beroperasi di seluruh negara. Di antaranya Hospital Pendang, insyaAllah dalam minggu depan ni kita akan pergi untuk menerima Hospital Pendang daripada JKR di Kedah ya. Hospital Kemaman, Terengganu, Kemaman, insyaAllah kita juga akan menyerahkan, dan Hospital Beaufort di Sabah. Ini menggembirakan Timbalan Menteri kita di Sabah. Timbalan Menteri daripada Sarawak tapi Sabah Sarawak maksudnya sebelah. InsyaAllah kita mengambil kira semua ya. Selain itu terdapat juga hospital yang dinaik taraf ya, seperti Hospital Tawau juga di Sabah ya. Dan dengan siapnya projek-projek ini, kita harap perkhidmatan kesihatan yang lebih baik akan diberikan ya, kepada penduduk dan memenuhi kehendak penduduk serta pelanggan di kawasan-kawasan yang berkenaan. Kita juga memantapkan saringan pencegahan dan kawalan penyakit tidak berjangkit. Umum tahu ya bahawa penyakit tidak berjangkit merupakan salah satu faktor penyumbang penting peningkatan morbidity dan juga mortality di negara ini. Berdasarkan rekod, 1.7 juta rakyat Malaysia hidup dengan 3 faktor risiko, iaitu kencing manis, diabetes mellitus, darah tinggi dan paras kolesterol yang tinggi. Ini faktor risiko dan ramai yang ada perkara-perkara ini ya. Manakala 3.4 juta lagi memiliki sekurang-kurangnya 2 daripada faktor risiko yang saya sebutkan tadi. Jadi sehubungan dengan itu, pada tahun ini KKM mensasarkan 1.5 juta rakyat menyertai saringan NHSI ataupun National Health Screening Initiative. 1.5 juta kita sasarkan, khususnya bagi golongan dewasa
yang tidak pernah membuat saringan lebih daripada setahun dan seterusnya membolehkan mereka mendapatkan rawatan yang bersesuaian. Saya harap kita warga KKL mengambil peluang ini, memastikan kita sentiasa membuat saringan dan insya-Allah bersedia dalam berdepan dengan penyakit. Setengah orang dia tak nak ambil saringan sebab dia takut dia tahu apa penyakit yang dia ada. Jangan macam tu. Kita ambil langkah pencegahan. Kita saring, cegah dan insya-Allah mudah-mudahan boleh hidup lebih daripada 70 tahun. Mudah-mudahan. Inisiatif ini dilaksanakan menerusi klinik kesihatan, program PERKA B40 dan PERKESO serta program yang dianjurkan oleh pejabat kesihatan daerah dengan kerjasama persatuan di peringkat komuniti. Perkara keempat yang kita lakukan ialah memperkukuhkan surveillance dan kawalan sebaran penyakit berjangkit. Malaysia secara berterusan menghadapi isu penyakit berjangkit di samping berdepan dengan penyakit berjangkit sedia ada seperti dengue, TB, HIV. Malaysia juga seperti yang kita tahu berdepan dengan penularan COVID-19 lah. Pada tahun 2022, saringan dan rawatan jangkitan latent TB di kalangan konteks kes TB didapati meningkat daripada 73.6% pada tahun 2021 kepada 77.8% pada tahun 2022. Jadi memang peningkatan yang agak tinggi dari kes TB. Sepatutnya TB ni sebenarnya dah lama dulu sebenarnya kita agak terkawal, tapi kali ini dia bertambah. Dalam usaha mencegah dan mengawal penyakit ini, KKM menggerakkan program kawalan dan pencegahan penyakit TB bagi meningkatkan kadar pengesanan kes TB dan memperluaskan saringan dan rawatan jangkitan latent TB. Perkara kelima, memperluaskan perkhidmatan dalam talian menerusi aplikasi MySejahtera. Kita ke arah digitalisasi sistem perkhidmatan. Aplikasi MySejahtera menyediakan pendaftaran janji temu atau online booking bagi perkhidmatan, beberapa perkhidmatan termasuklah perkhidmatan berhenti merokok, perkhidmatan rawatan pesakit luar, perkhidmatan perancangan keluarga, prosedur rawatan luka dan penukaran tube, juga saringan kesihatan kebangsaan dan saringan PERKA B40 dan beberapa yang lain. Sejak melaksanakannya mulai Oktober 2022, sebanyak 26,990 slot janji temu telah ditempah menggunakan sistem ini. Baru-baru ini saya dan beberapa pegawai termasuk Dr. Kesu, kita telah pergi melawat di Putrajaya, dan kita itu hari pertama kita buat saya ingat macam mana pendekatan dan penggunaannya, dan saya nampak agak walaupun jumlah yang kita sebut tadi agak besar, tetapi dia masih lagi dalam peringkat yang masih rendah lah dari sudut amnya. Pada hari tersebut kita dapat lebih kurang 13% penggunaannya, dan kita akan galakkan lagi supaya ramai menggunakan supaya kita dapat mengurangkan keadaan kesesatan di klinik khususnya dan mengurangkan waktu menunggu. Jadi dengan sambutan yang menggalakkan seperti ini akan kita perluaskan lagi lah skop perkhidmatan aplikasi ini bagi pendaftaran janji temu. Kita juga melaksanakan konsultasi kesihatan dalam talian, virtual clinic. Bagi memudahkan akses kepada perkhidmatan, ini telah kita perkenalkan sejak zaman pandemik COVID hari itu. Kepada kita memudahkan akses perkhidmatan KKM ini dengan memperluaskan perkhidmatan konsultasi klinikal secara dalam talian atau kita namakan virtual clinic. Dan kita telah adakan di 100 maksudnya pada tahun ini kita akan menyebarluaskan lagi. Kita dah ada 370 klinik yang kita dah buat, dan kita jangkakan untuk menurunkan lagi, menyebarkan lagi kepada lebih 100 klinik kesihatan insya-Allah. Begitu juga dalam pelaksanaan di klinik pergigian, ini juga telah dilaksanakan dengan perkhidmatan teledentistry ataupun virtual clinic juga. Teledentistry akan dilaksanakan pada 114 klinik pergigian dan sistem janji temu dalam talian di 239 klinik pergigian di seluruh negara. Saya juga ingin mensarankan, walaupun saya dengar ada juga yang telah melakukan perkara ini, virtual clinic ini juga sebenarnya boleh diperkembangkan penggunaannya kepada perkhidmatan rawatan psikiatri ataupun rawatan kesihatan mental,
Sebab sebenarnya ini boleh mengurangkan stigma. Bila apa orang kata kita pun fahamlah stigma dari sudut rawatan yang sebegini, dan insya-Allah dia juga selesa bagi pihak pasien, bagi pihak keluarga, bagi pihak yang merawatnya, doktor dan mungkin anggota perawat yang lain. Dan ini insya-Allah saya rasa dapat mengurangkan juga kes-kes yang orang kata macam contoh default treatment terhadap kes-kes psychiatry dan mental ini. Perkara lain yang kita lakukan insya-Allah pemasyarakatan klinik pergigian sekolah. Ini juga saya rasa agak menarik, selaras dengan agenda kesihatan mulut global oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO 74.5 serta dasar kesihatan pergigian kebangsaan. Akses kepada perkhidmatan penjagaan kesihatan pergigian akan diperluaskan kepada 100 buah sekolah terpilih di seluruh negara menerusi permasyarakatan perkhidmatan klinik pergigian sekolah. Ini bukan saja dapat memberi rawatan kepada pelajar, tetapi juga ia boleh memberi manfaat kepada komuniti setempat termasuk cikgu atau guru-guru, kaki tangan sekolah serta ahli keluarga masing-masing. Jadi dia jadi focal point kepada komuniti, klinik pergigian komuniti lah. Jadi ini adalah satu saya rasa usaha yang baik oleh bahagian pergigian. Perkara yang seterusnya, pemberian semula vaksin HPV kepada murid perempuan tingkatan 1. Jadi pada tahun 2021, inisiatif pemberian vaksin HPV yang dapat mencegah kanser cervix ni kepada murid perempuan tingkatan 1 terpaksa ditangguhkan berikutan gangguan bekalan vaksin HPV di peringkat global. Walau bagaimanapun, KKM pada Disember tahun lepas 2022 telah berjaya membuat perolehan sebanyak 10,000 dos vaksin HPV dan kini vaksin tersebut telah pun berada di lapangan. Oleh yang demikian, KKM akan memulakan pemberian vaksin ini kepada murid perempuan tingkatan 1 pada insya-Allah tahun ini juga, tahun 2023. Seterusnya, menggerakkan program imunisasi kanak-kanak dan plan tindakan kesihatan kanak-kanak 2021 hingga 2030. Pandemik COVID-19 telah memberikan kesan terhadap penerimaan imunisasi bayi dan kanak-kanak kerana kedatangan bayi dan kanak-kanak yang berumur kurang dari 1 tahun adalah pada tahun 2021 adalah sangat kurang pada tahun tersebut. Jadi kedatangan bayi dan kanak-kanak untuk menerima imunisasi ini menghampiri 30,000 orang pada tahun 2021 berbanding 43,519 orang pada tahun 2020. Jadi kita faham kenapa jadi kita mahu meningkatkan kembali pencapaian atau liputan imunisasi bagi khususnya vaksin polio dos ketiga yang kita tak capai lagi. Kita nak 95% ke atas. Yang itu disebabkan oleh pandemik hari itu dia dah berkurang. Justru bagi tahun 2023, KKM akan meneruskan usaha ini untuk melaksanakan program imunisasi bayi dan kanak-kanak supaya mencapai imuniti kelompok dan berupaya untuk melindungi bayi dan kanak-kanak daripada dijangkiti wabak penyakit. Jadi kadang-kadang ada juga masa bila kita tengok ada kes-kes yang tiba-tiba timbul macam dulu pernah kita sebenarnya dah hampir tidak berlaku kes-kes polio, tiba-tiba timbul juga disebabkan oleh pengambilan vaksin terhadap kanak-kanak berkurang atas beberapa sebab lah. Jadi kita sekarang kita nak galakkan. Seterusnya, meneruskan agenda Nasional Malaysia Sihat Fasa 2 untuk tahun 2023 hingga tahun 2025. Agenda Nasional Malaysia Sihat ataupun ANMS merupakan program kesejahteraan kesihatan bersepadu bertujuan menjadikan rakyat Malaysia sihat sejahtera melalui pembudayaan hidup sihat dan kelestarian persekitaran. Sehubungan dengan itu, NMS Fasa 2 ini akan diteruskan pada tahun ini selari dengan fokus Kementerian Kesihatan untuk beralih daripada penjagaan pesakit ataupun sick care kepada penjagaan kesihatan dan kesejahteraan ataupun healthcare dan wellness, preventive medicine lah, KKM juga akan mengubah dasar literasi kesihatan kebangsaan yang mana kerangka dasar literasi kesihatan akan dibangunkan pada tahun ini dan bertujuan mempertingkatkan literasi kesihatan dan kesedaran dalam lingkungan masyarakat. Seterusnya, ini adalah juga satu yang saya rasa agak menarik juga,
Itu pelancaran inisiatif label ubat mesra OKU penglihatan. Jadi golongan OKU ini sentiasa sebenarnya menjadi kumpulan keutamaan bagi KKM, dan kita sentiasa memikirkan kaedah-kaedah baru bagi memudahkan dan membantu rakan-rakan OKU dalam mencapai perkhidmatan kesihatan yang terbaik. Suka cerita saya maklumkan pada hari ini kita akan melancarkan, KKM akan melancarkan satu inisiatif baru yang sangat praktikal. Dari praktikal saya dah tengok dah tadi sudah tunjuk pada saya, iaitu label ubat mesra OKU penglihatan yang dicetak secara braille. Ya, ini memang satu perkara yang sangat menarik. Label ini diwujudkan bagi memudahkan orang kurang upaya penglihatan mendapat maklumat yang bukan sahaja cepat tetapi tepat mengenai ubat, ya, dan preskripsi ke atas ubat tersebut. Langkah ini selaras ya dengan matlamat di bawah Nation Patient Safety Goals 2.0, Medication Safety, Medication Without Harm. Malaysia merupakan antara negara terawal di Asia yang memperkenalkan label ubat yang mesra OKU penglihatan. Buat permulaan inisiatif ini kita akan laksanakan nationwide di 250 klinik kesihatan di seluruh negara, dan kita akan memanfaatkan seramai 55,000 rakan-rakan OKU penglihatan. Tahniah ya kepada program perkhidmatan farmasi. Mana tuan perkhidmatan? Itu dia. Ya, atas usaha proaktif ini dan prihatin dalam memenuhi keperluan OKU penglihatan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum mengakhiri amanat tahun baru ini, saya ingin sekali lagi merakamkan penghargaan saya, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga KKM ya, kerana komitmen anda yang sangat tinggi dalam memastikan penyampaian perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan kita. Tahniah dan syabas saya ucapkan. Semoga kerja berpasukan kita akan kita kekalkan teguh dalam mengharungi cabaran-cabaran yang mendatang. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.